Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzubillahi min hali ahli an-nar, amma ba'd. Tuan-tuan dirahmati Allah, alhamdulillah kita syukur pada Allah Azza wa Jalla. Semua sihat ya? Alhamdulillah. Saya terlewat sikit datang hari ni. Dari pesa buku tu nak keluar tu agak jam dalam tempat pesa buku dan jam di luar kereta. Ramai orang sampai pening kepala kita dia sebab tempat dia tak terlalu besar. Ala kullin, alhamdulillah kita dapat teruskan pengajian kita ni. Kita bermula dengan isu ada sedikit perbezaan pendapat antara Al-Imam An-Nawawi rahmatullahi alaih dengan ulama-ulama Syafi'i. Jadi sebab itu kita dalam mazhab ni kita faham adanya pandangan Al-Imam Syafi'i, dan yang keduanya ada pandangan ulama-ulama Asy-Syafi'iyah. Ulama-ulama Syafi'i dipanggil Asy-Syafi'iyah. Ada pandangan Imam Ahmad, adanya pandangan Hanabilah, ulama-ulama Hanbali. Adanya pandangan Imam Abu Hanifah, adanya pandangan Hanafiyah, ulama-ulama Hanafi. Samalah ada pandangan Imam Malik, ada Malikiyah. Satu, kalau kita lihat dalam perinciannya, ada beberapa pandangan Imam Syafi'i yang dibantah oleh kebanyakan ulama Syafi'iyah. Meskipun itu pandangan baru, Imam Syafi'i ni rahmatullahi alaih, apabila beliau hijrah ke Mesir, beliau telah membetulkan beberapa pendapat beliau yang beliau telah fatwakan ketika berada di Baghdad. Jadi sebahagian daripada fatwa baru Imam Syafi'i dibantah oleh kebanyakan ulama Syafi'iyah. Misalnya kalau ikut Imam Syafi'i dalam salat, hanya imam yang membaca amin dengan suara yang kuat, manakala makmum hanya membaca amin dengan suara yang perlahan. Itu pendapat baru Imam Syafi'i dan tidak dipersetujui oleh majoriti ulama Syafi'iyah. Okey, itu satu bahagian. Dan yang keduanya, ada juga sebahagian ulama Syafi'i yang memiliki pendapat berbeza dengan majoriti Syafi'iyah. Contohnya Imam Nawawi sendiri, ada beberapa pendapat beliau berbeza dengan ulama Syafi'iyah yang kebanyakan. Dan antara ulama yang biasa berbeza pandangan dengan Syafi'iyah yang banyak ni ialah Ibnul Munzir, Al-Imamul Muzani. Imam Muzani lah terutamanya, agak ketara beliau berbeza pandangan dengan Imam Syafi'i dan berbeza pandangan dengan kebanyakan Syafi'iyah. Imam Nawawi pun ada beberapa pendapat berbeza dengan Imam Syafi'i dan kebanyakan Syafi'iyah. Sehingga ada satu kitab dibuat, dia panggil apa ya? Ikhtiyarun Nawawi allati khalafa fiha al-mazahibus Syafi'i. Pilihan-pilihan Imam Nawawi yang berbeza dengan pandangan mazhab Al-Imam Syafi'i. Okey, dia ada begitu isunya. Tuan-tuan, jadi kita nak tengoklah sedikit sebanyak apa dia perbezaan pendapat Imam Syafi'i dengan ulama mazhab Syafi'i. Dia sebenarnya ada dalam berapa ya? Belasan juga, tapi yang kita nak tengok hari ini dalam 2-3 isu sahaja. Pertamanya adalah boleh tak boleh kalau kita nak jamak salat zuhur, asar, maghrib, isyak jika ditimpa sakit yang menyulitkan. Okey, jadi ulama lain membenarkan kita jamak salat kalau sakit yang menyulitkan. Sulit ini sama ada kita mengalami kesukaran untuk salat pada waktu yang pertama, zuhur ataupun maghrib. Masa tu kepala kita pening, kita pun dah mula istilah lalut betul ke? Lalut boleh faham ke? Lalut tu apa, macam mabuk lah kan? Macam mabuk macam tak betul. Maka dia kalau tak boleh solat, saya rasa kita mesti ada pengalaman macam tu
Saya pun ada pengalaman sakit yang saya kira tak boleh solat dah ni. Tapi alhamdulillah okey kemudiannya. Jadi kalau dia sakit teruk tu, dia pun bolehlah kalau dia nak solat dengan jamak takhir. Ataupun dia dah mula rasa tak sedap badan, terutamanya dulu kan kena COVID, kita memang rasa penat, pening kepala, mencucut tanpa henti. Kita mungkin ada sebahagian kita rasa nak mual, rasa nak muntah, ya. Dan rasa-rasanya asal nanti tumbang dah ni, memang tak larat dah ni. Maka boleh tak boleh kita nak jamak takdim? Maka kebanyakan ulama membenarkan kerana sulit itu menyulitkan, sakit itu menyulitkan. Sama ada menyulitkan pada bahagian yang pertama ataupun menyulitkan pada bahagian yang kedua. Okey. Tapi mazhab Syafi'i tak membenarkan tuan-tuan ya. Mazhab Syafi'i tak membenarkan. Mazhab Syafi'i hanya membenarkan dengan jamak suri. Jamak suri ni berarti kita salatul jamak zuhur tu pada akhir waktu dan asar pada awal waktu. Maghrib dalam pukul 8:05 macam tu kita solat maghrib, duduk sekejap, terus solat isyak contohnya kan. Di hujung waktu dan awal waktu. Jamak suri. Jamak suri ni artinya macam jamak tapi dia bukan jamak pun. Mazhab Syafi'i membenarkan jamak suri. Tapi majoriti ulama membenarkan solat jamak terus, takdim ataupun takhir. Dan Al-Imam An-Nawawi rahmatullahi alaih dalam isu ini memilih boleh untuk jamak bagi orang yang sakit dan menyulitkan, ya. Nawawi kata boleh. Itu boleh dirujuk dalam kitab beliau Rawdatut Talibin. Baik, itu satu. Yang kedua, tuan-tuan dirahmati Allah, apa hukum seseorang menutup mata ketika solat? Boleh ke kita solat sambil menutup mata? Ada kita pun biasa tengok kot orang yang solat sambil tutup mata. Okey, jadi dalam bab ini dia sebenarnya ada dua lah pendapat ulama, ada yang kata boleh, ada yang kata tak boleh, dan ada pendapat yang ketiga yang menyatakan boleh jika ada manfaat daripada menutup mata. Ulama yang kata tak boleh tutup mata ni alasannya adalah menyamai perbuatan orang Yahudi. Sebagaimana ada hadis Nabi SAW yang saya lupa dah hadis Nabi itu kedudukannya apa, yang melarang kita tutup mata masa solat kerana menyamai perbuatan orang Yahudi. Okey. Jadi itulah pandangan mazhab Syafi'i, makruh menutup mata ketika solat. Tetapi Al-Imam Nawawi rahmatullahi alaih membenarkan solat sambil menutup mata sekiranya kita yakin tiada bahaya di depan. Contohnya apa tuan-tuan sekalian? Tuan-tuan solat di rumah. Solat di rumah dalam bilik, solat duha ke, solat tahajud ke di rumah, maka tak ada dah bahaya mendatang kot. Jadi sambil solat kita tutup mata supaya lebih khusyuk dalam solat. Kalaulah dengan itu lebih khusyuk, maka dibolehkan menurut Al-Imam Nawawi. Syaratnya kita bukan dalam keadaan bahaya, itu sahaja. Tapi kalau kita solat di tempat yang surau kita ni, macam tak berapa cantik pula kita tutup mata. Kerana kadang-kadang kita tutup mata, ada orang lintas di depan kita masa kita tengah solat. Kita masa tu contohlah kita masbuk 2 rakaat salatul isyak, kita bangun tambah 2 rakaat dalam keadaan tutup mata. Ada orang lintas, kita tak perasan orang lintas. Okey, dan apa pula kata orang sebelah? Ingatkan pandai ilmu menyekat orang, tak sekat-sekat orang, padahal kita tutup mata, kita tak sedar orang lintas. Jadi maknanya menutup mata di tempat yang terbuka mungkin kurang sesuai. Tapi kalau kita selamat, tak ada apa-apa, Imam Nawawi membolehkan tutup mata, sedangkan makruh menurut mazhab Syafi'i. Maka dalam bab ini sebaik-baiknya jangan tutup mata kecuali dengan menutup mata tu lebih khusyuk, ya. Yang ketiga, apa hukum membaca doa kunut semasa salatul witir? Okey. Jadi dalam banyak-banyak solat sunat yang dibenarkan untuk witir, untuk kunut hanyalah salatul witir. Lepas tu tak ada kot solat sunat lain yang kita baca doa kunut kan? Tak ada. Melainkan zaman-zaman saya jahiliyah dulu masa belajar, senior-senior ni dia buat solat hajat untuk Palestin, dia baca kunut nazilah masa solat hajat. Jadi itu bid'ah lah. Tapi tak apalah, panggil bid'atun jahiliyah. Bid'ah yang dilakukan oleh orang jahil, budak-budak baru nak belajar kan.
Jadi sehinggalah akhirnya kita pun timbul persoalan, boleh ke baca doa kunut dalam solat hajat? Isunya. Jadi sebenarnya tak boleh, ya. Yang bolehnya dalam solat fardu dan dalam solat witir sahaja. Okey. Cuma bila kita sebut dalam solatul witir ini, adakah kita disunahkan untuk membaca doa kunut dalam solatul witir? Maka ada 3 pendapat ulama. Pendapat yang pertama, mazhab Syafi'i, kita hanya sunat membaca doa kunut ketika separuh kedua bulan Ramadan. Malam ke-16 lah kan? Malam 16 sampailah malam yang terakhir Ramadan tu, kita dibenarkan untuk membaca, kita disunatkan membaca doa kunut. Okey. Dan itulah doa kunut yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma. Allahumma hdini fiman hadait, itu adalah doa kunut salatul witir. Kemudian barulah dikaitkan dengan kunut subuh. Okey. Tapi ahli ilmu dah akan sebut ini doa kunut salatul witir. Mazhab Hanafi pula menyatakan doa kunut ini bermula pada malam pertama Ramadan lagi. Malam pertama Ramadan sampailah malam terakhir Ramadan, kita disunahkan untuk membaca doa kunut. Sebab itu ada satu surau di area Kelang. Dia tahu kot surau-surau cikgu ke macam mana kuat dia punya ahli hadis surau ni. Surau apa ya? Dan dia beritahu saya, kalau ustaz jadi imam nanti solat witir, ustaz nak baca doa kunut boleh, tak nak baca doa kunut pun boleh. Dia macam tu, dia punya style dia. Nak baca boleh, tak nak baca pun boleh. Masa tu bukan malam bukan separuh malam kedua lagi, awal lagi. Dia kata surau kami terbuka, nak baca pun boleh, tak nak baca pun boleh. Tapi masa tu orang lain jadi imam, maka dia tak baca lah. Okey. Itu mazhab yang kedua, mazhab Hanafi. Manakala Hambali dan Maliki disunatkan baca doa kunut pada setiap malam. Malam ni kita solat witir, disunatkan baca doa kunut. Malam esok pun sama. Rasanya betul lah Hambali dengan Maliki. Hambali tu confirm lah rasanya. Maliki tu saya keliru. Tapi rasanya Maliki pun sama. Doa kunut disyariatkan atau disunatkan dalam salatul witir pada setiap malam. Tak semestinya bulan Ramadan je. Pada bila-bila masa kita salatul witir. Okey, apa pilihan Al-Imam Nawawi dalam bab ini tuan-tuan sekalian? Berbeza dengan mazhab Syafi'i, iaitu bagi Imam Nawawi kita memang disunatkan membaca doa kunut dalam salatul witir pada setiap malam. Artinya kerana Nawawinya malam ni salat witir kena baca doa kunut lah, selaras dengan Hambali tadi kan. Okey, jadi tapi benda ni dia sunat je. Pilihlah mana satu pun tuan-tuan sekalian ya. Maka kalau nak baca kunut nazilah pun eloklah dalam salatul witir. Okey. Dan bila kita bincang tentang kunut nazilah ni, saya pun pening juga kenapalah imam dia mula baca dengan Allahumma hdini fiman hadait. Sedangkan kunut nazilah ni direct lah. Sebab kan ikut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila Nabi nak baca kunut nazilah, Nabi rukuk dan Nabi terus baca doa tu. Allahumma anjil walid, ya Allah selamatkan walid. Tak adalah baca Allahumma hdini fiman hadait bagai tu. Tapi beberapa masjid, termasuk masjid di tempat saya pun, dia mesti nak baca juga Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait. Jadi rupanya mazhab Syafi'i memang macam tu. Mazhab Syafi'i memang mencadangkan Allahumma hdini fiman hadait dulu, barulah baca doa kunut nazilah. Cuma saya lihat ada dua sisi kelemahan lah bila kita bermula dengan Allahumma hdini fiman hadait. Walaupun betul lah itu pandangan Ibn Hajar Al-Haytami mazhab Syafi'i. Satunya, tidak ada hadis yang menyatakan mula dengan Allahumma hdini fiman hadait. Yang ada jelasnya Nabi direct membaca doa, ya. Dan yang keduanya, bila mula dengan Allahumma hdini fiman hadait, dia jadi orang malas buat lah. Itulah sekali tak baca doa kunut nazilah, kerana panjang pula nak kena baca. Kita kena baca lah ya, insyaAllah. Jadi kalau kita direct, tidaklah terlalu penat. Kita baca je Allahumma salli al-Islam wal muslimin khususan fi Gazzah wa fi Filastin. Sikit-sikit 2-3 doa kalau kita tak hafal pun dah cukup dah. Ulang doa yang sama 3, 4, 5 kali pun okey dah. Sekurang-kurangnya kita membaca. Kalau mula dengan Allahumma hdini fiman hadait tu, dikhawatiri orang pun mula malas lah, panjanglah doa tersebut ya. Wallahualam. Dia tak sediakan air dia. Dah harga sangat dia ni teh ni. Terima kasih banyak dia ni. Jazakumullah khairan.
Okey, yang keempat, apa hukum memanjangkan iktidal dan duduk antara dua sujud? Terima kasih. Apa hukum kita memanjangkan iktidal dan duduk antara dua sujud? Dalam bab ini ada dua pendapat ulama. Mazhab Hanafi dan Syafi'i, iktidal dan duduk antara dua sujud adalah ruknun qasir. Sorry, silap. Bagi mazhab Syafi'i, iktidal dan duduk antara dua sujud rukun pendek. Yang lain rukun panjang. Rukun sujud itu rukun yang boleh dipanjang-panjangkan. Tapi iktidal dan duduk antara dua sujud rukun pendek. Bagi Hanafi, iktidal dan duduk antara dua sujud bukan rukun pun. Tak nak pun tak apa, bangun sikit je. Kan biasa kita tengok India kan, dia bangun sikit je, tak tegak lagi pun, terus pergi sujud. Jangan tirulah tuan-tuan sekalian ya. Saya tengok kadang-kadang orang jemaah tabligh dia tiru Hazrat tu setiap India lah, Hadrat. Okey, Hadrat Ali dia Hazrat juga, tapi tak apalah, dia mengekalkan cara bacaan untuk guru dia lah kot ya. Okey, baik. Mazhab Hanafi kata bukan rukun. Maliki dan Hambali menyatakan iktidal dan duduk antara dua sujud rukun panjang. Nak panjang mana pun boleh. Tapi kalau nak panjang iktidal, biarlah rukuk tu panjang lagi elok. Ni rukuk pendek, iktidal panjang jela, tak cantik lah. Kalau nak panjang duduk antara dua sujud, biarlah panjang sujud. Ni duduk lama, dekat 2 minit. Sujud ala kadar je, 3 kali baca dah bangun dah. Tak cantik. Kalau kita jenis nak solat lama, contohnya kita bangun tahajud pukul 5 pagi, ada masa dalam 40 minit nak solat 2 rakaat, kita memang nak baca panjang, kita nak habiskan surah Yasin dalam 2 rakaat, maka kita pun rukuk panjang, kita sujud panjang, insya-Allah kita boleh iktidal panjang, kita boleh duduk antara dua sujud panjang ikut Maliki dan Hambali ya. Syafi'i kata, mazhab Syafi'i kata, iktidal ni dia tak boleh lama tu melebihi kadar bacaan surah Fatihah. Ya. Kalau panjang iktidal melebihi kadar bacaan surah Al-Fatihah yang 7 ayat tu, maka batal solat tersebut. Manakala duduk antara dua sujud tidak boleh melebihi kadar tasyahud awal. Jadi kadar tasyahud awal dia sampai Allahumma salli ala Muhammad kan. Jadi kalau kita baca lebih daripada kadar tasyahud awal masa duduk antara dua sujud, maka batallah salat kita. Berarti kalau kita baca Rabbi finni warhamni wajburni sampai habis sebanyak 3 kali, okey lagi lah kalau baca 3 kali. Kerana belum lagi sepanjang tasyahud awal. Okey. Apa pandangan Al-Imam Nawawi rahmatullahi alaih dalam bab ini? Bagi Imam Nawawi, kita dibolehkan untuk mempanjangkan iktidal dan juga duduk antara dua sujud. Tu Imam Nawawi ya. Nak panjang pun boleh. Nak panjang mana? Duduk antara dua sujud tu, kita nak baca Rabbi finni warhamni tu 10 kali pun boleh, tak ada masalah pun. Kita iktidal tu kita nak baca panjang, segala zikir Nabi ajar tu sallallahu alaihi wasallam kita nak baca, boleh, tak ada masalah bagi mazhab, bagi Al-Imam Nawawi. Maka dalam bab ini kita terbuka. Cuma pastikan agar seimbang. Seimbang tu macam saya sebut tadi lah. Kalau nak panjangkan iktidal, pastikan rukuk kita panjang. Kalau nak panjangkan sujud, kalau nak panjangkan duduk antara dua sujud, pastikan sujud itu pun panjang. Sekejap ya. Jam tu salah, dia bertipu. Yang ni betul. Ada soalan dulu ke tuan-tuan? Sini. Ada. Oh, lebih 30 hari tak boleh baca? Oh, ya. Ada dengan mana-mana abang? Sampai 30 hari je. Hadis tu dia sebab dah kes tu dah selesai, maka Nabi berhentilah. Kalau ikut ulama yang saya baca, saya pun tak ingat nak quote kat mana. Dibaca sehingga kes itu selesai. Jadi bila selesai tu baru kita boleh berhenti. Jadi tidak ada pula ketetapan 30 hari ke berapa. Yang 30 hari tu sebab zaman Nabi tu dah settle dah isu tu. Macam tu lah, Allah Alam.
Dan kalau Brunei sampai sekarang duk baca kunut nazilah lagi untuk Covid. Dah lama dah 2 tahun lebih dah baca lagi. Jadi kalau kita nak kata salah pun tak boleh juga, kerana apa? Kerana itulah yang diputuskan oleh kerajaan dan ada asasnya. Selagi mana kes belum selesai. Okey, wallah alam. Ada Imran lupa nama Syah. Okay, saya tertukar seorang lagi. Syah sila. Kalau meeting malam itu buat baca Rahman Fiman Hadis, itu campur dengan nazilah. Boleh? Tak ada masalah lah. Dan dalam kes doa kunut ni, ulama sepakat dalam mazhab Syafi'i. Mazhab lain saya tak pasti. Doa Allah mahdini fi man hadait itu, dia sepakat tidak semestinya membaca doa Allah mahdini fi man hadait. Mana-mana doa pun boleh dikira sebagai doa kunut. Cuma yang kalau ikut sunnah Nabi SAW, Allah mahdini fi man hadait, itu ikut sunnah. Jadi kalau contohlah orang mazhab Syafi'i, tuan-tuan semua tak baca kunut subuh ni kan? Confirm bismillah pun tak baca. Apalagi kunut subuh lagi tak baca. Saya pun tak baca juga. Jadi kalau orang yang baca doa kunut subuh, kalau nak ikut sunnah betulnya, memang kena baca Allah mahdini fi man hadait. Tapi kalau dia tak nak, tambah-tambah budak lagi, dia tak hafal lagi, tapi mak ayah dia memang pure Syafi'i, maka baca pendek pun Allahumma ghfirli ya Rahman, itu dikira sebagai doa kunut. Allah alam. Okey. Ada dia? Jadi saya kata pasal Imam Syafi'i punya yang lambatkan solat dia. Dia syarat dia, kalau katakan dia solat akhir waktu, kena habiskan ke, kira-kira ni kalau dia solat maghrib akhir waktu, dia kena habiskan maghrib tu dalam waktu tu ke, ataupun kata kalau dia terlepas 1 rakaat ke 2 rakaat dia dapat 1 rakaat je dalam. Kalau dalam kes jamak suri tu yang solat maghrib lewat waktu, solat isyak awal waktu, dia kena habiskan maghrib sebelum masuk waktu isyak lah. Dan dalam bab ini, kalaulah dia baru solat 2 rakaat, tiba-tiba dah masuk isyak, itu tak apa. Bukanlah saya kata tak apa, tak ada masalah, bukan. Ia tetap dikira sebagai solat tunai. Yang paling kurang dapat 1 rakaat. Tapi sebenarnya ada satu isu dalam kes jamak suri ni, iaitu kalau kita solat zuhur awal waktu, sekarang ni zuhur kita solat dalam pukul 4:10 minit. Habis solat kita zikir sekejap, masuk asar kan? Asar 4:20 lebih sekarang 4:27 sekarang. Asar ni paling cepat bergerak. Kata tuan perasan lah, dia paling cepat mengalami perubahan. Tiba-tiba 4:27 dah. Solat lain nampak masih awal lagi kan? Maghrib awal lagi, subuh awal lagi. Dia dah 4:27, dia dah mula lewat dah. Makin lewat. Okey, kalau kita solat zuhur pukul 4:20. Habislah dalam pukul 4:25, orang sakit tak solat lama pun. Kemudiannya duduk sekejap, zikir, masuk asar, terus dia solat asar. Okey, tadi isunya yang saya pun tak tahu macam mana mazhab Syafi'i. Kita nak tanya siapa yang pakar betul ni. Kalau kita kata mazhab salat maghrib dan isyak tu jamak suri, salat maghrib akhir waktu dan isyak awal waktu mengikut mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i masalahnya salat maghrib sekejap je. Itu isu dia. Kalau ikut pandangan Imam Nawawi dan kebanyakan ulama tuan-tuan, salat maghrib berakhir pukul, isyak pukul berapa sekarang? 8.17. Salat maghrib berakhir pukul 8.16, 59 saat. Kalau kira betul lah. Itu ikut pandangan kebanyakan ulama. Tapi mazhab Syafi'i tidak. Mazhab Syafi'i ni maghrib dalam pukul 7.3 minit, lebih kurang dalam pukul 7.20, 7.30. 7.30 tu lewat dah kiranya. Kita katalah 7.20 tu dah habis dah waktu maghrib sebenarnya. Jadi 7.20 nak sampai ke 8.17 tu, dia bukan waktu maghrib. Macam kita kata subuh ke zuhur lah. Nak subuh ke zuhur tu berapa jam tu? Dia bukan waktu subuh, dia bukan waktu zuhur, dia waktu senggang lah. Jadi dalam 8.20 atau kita lajak pun 8.30 ke 8.17 minit, itu bukan waktu maghrib. Kalau bukan itu waktu maghrib, macam mana dia nak jamak suri dalam kes maghrib dan isyak? Itu agak mengelirukan sikit kalau nak jamak suri dalam kes maghrib dengan isyak mengikut mazhab Syafi'i. Dan itulah mazhab Syafi'i yang paling kuat.
Maghrib hanya sekejap. Dalam 20 minit setengah jam je habis maghrib. Wallahu a'lam. Mazhab Syafi'i memang isyak habis subuh. Cuma ialah mana-mana mazhab pun setuju bahawa waktu isyak berakhir pada tengah malam. Semua setuju. Cuma tinggal lagi ada minoriti ulama kata memang isyak berakhir tengah malam, itu minoriti. Majoriti kata isyak berakhir subuh. Cuma paling baik kita solat sebelum tengah malam. Okey. Kalau kita solat lepas tengah malam dengan sengaja, makruh hukumnya. Hanya minoriti ulama yang menyatakan solat isyak berakhir tengah malam. Wallahu a'lam, gitulah. Ya. Okey. Memang kita kena baca doa untuk campur anak-anak orang kafir. Tak semestinya. Tak semestinya. Dia maknanya doa nazilah tu hanyalah apabila ada kes, barulah kita baca doa qunut nazilah. Tapi kalau kita nak baca juga walaupun tak ada isu apa-apa pun tak ada masalah, ia hanya doa je lah. Allah Alam. Ya. Ada khutbah Jumaat baru ni semangat imam duk baca doa kemenangan umat Islam lah masa khutbah kedua kan. Makin tinggi suara saya pun. Tuan-tuan tanda tangan ke masa khutbah tak kan? Lepas tu buat macam mana? Buat tak tahu je. Buat mati je. Ke memang mati je. Kalau saya tunjuk jari lah. Saya rasa tunjuk jari lah kot yang betulnya. Khatib memang disunatkan tunjuk jari. Khatib kalau angkat tangan tu kira khatib tak belajar lah, kita katakan. Mazhab Syafi'i pun tunjuk jari je khatib. Makmum ni kita kata boleh lah, siapa tanda tangan tu kira tak ada isu besar lah. Tapi macam saya tunjuk jari. Bila doa untuk orang-orang tu, saya tak nak sebut orang mana tu bahaya. Saya pun letak jari saya. Maknanya saya tak nak doa lah. Tapi bila masa doa Palestin tu, mula-mula angkat jari. Tapi sekali saya pun tarik balik. Aku tak terlibat doa ni Allah. Tak terlibat. Kenapa pula tak terlibat? Itu doa memohon pertolongan pada orang Islam tu. Supaya Allah Ta'ala kalahkan Zionis. Tapi saya memang tarik balik doa. Bukan saya tidak mengaminkan doa tersebut, tapi saya mengelakkan diri terus daripada doa tu kerana suaranya makin tinggi. Itu bukan adab kita dengan Allah Azza wa Jalla. Tapi bukanlah kita kata khatib itu tidak beradab. Tak, khatib tu semangat. Tapi khatib tu tidak membezakan antara berdoa dengan ucapan demonstrasi. Dia tak bezakan. Demo boleh ada nak semangat. Hancur Yahudi, makin kuat. Ini doa ni kita minta dengan Allah Azza wa Jalla. Bila minta dengan Allah, wala tajhar bi salatika, jangan tinggikan suara. Wala tukhafit biha, tapi janganlah perlahan sampai kita pun tak dengar. Wa bataghi baina zalika sabila, yang sederhana. Kalau kita doa seorang, sederhana macam mana? Kalau sebagai khatib khutbah Jumaat, sederhana tu macam mana? Jadi sepatutnya Allahumma salli al-islam wal muslimin, Allahumma dammir a'da ad-din, Allahumma rabbana tmis ala amwalihim washdud ala qulubihim. Gitu je. Ni wa ahlikil kafaratal munafikin. Makin tinggi suara ni, kita nak minta dengan Allah. Saya tarik balik, ya Allah aku berlepas daripada adab sebegini rupa, dengan harapan agar doa tu diterima dengan ihsan daripada Allah Azza wa Jalla. Tapi itu bukan adab kita berdoa dengan Allah. Macam mana saya nak sampaikan mesej ni pada imam ya? Dulu saya adalah bagi tahu pada isteri salah seorang imam. Tapi yang buat tu suami dia. Macam mana saya nak beritahu sama ni imam lain? Saya pun mengumpatlah dengan isteri, bukan mengumpat, saya laporkan. Saya tak tahu nak lapor macam mana. Saya beritahulah isteri dia macam mana isteri salah seorang imam tu. Tapi sekali suami dia yang buat macam tu. Saya pun tak tahu macam mana lah aku nak cerita. Tapi itu bukan adab. Itu bukan adab. Dan bukan dia seorang sebenarnya. Ramai orang bila doa Palestin je suara makin tinggi. Itu bukan adab ya. Itu kesilapan lah dalam berdoa. Oh ya, bahaya tu haji, saya takut. Saya rasa mungkin tak perasan kot semangat.
Dia semangat sangat. Macam demonstrasi pun yang takbir kuat-kuat kan, Allahu Akbar kuat-kuat tu sebenarnya tak cantik sebenarnya takbir kuat-kuat. Dalam masa sahabat Nabi balik perang rasanya, mereka takbir kuat-kuat, Nabi tak bagi. Sahabat Nabi takbir dan tahlil kuat-kuat, Nabi tak bagi. Siapa yang ajar macam ni? Tuhan bukan pekak pun. Dan takbir kuat pun kita boleh buat apa tuan-tuan sekalian? Kita berhimpun, kita takbir sekuat-kuat hati, kita boleh buat apa? Tak boleh buat apa pun. Ia hanya lebih baik kita, suara ni dia tak semestinya kuat, dia perlahan tapi dia penuh penghayatan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu lebih mendalam. Sebagaimana suara Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim kan diminta oleh Allah Azza wa Jal, wa azim fin nasi bil haji, panggillah orang untuk mengerjakan haji. Nabi Ibrahim AS tanya Allah, macam mana nak panggil Tuhan, aku seorang-seorang duduk sini ni, kalau panggil pun confirm tak dengar. Allah kata, kamu panggil, tugas aku menyampaikan. Jadi Nabi Ibrahim dengan suaranya tak didengari itu, Allah Ta'ala sampaikan. Jadi dia bukan isu bersuara kuat baru orang takut, Israel takut, tak. Tapi suara perlahan yang penuh penghayatan dan pemahaman tu. Itulah wallahualam. Ya. Saya tanya tuan-tuan saja, ini soalan yang di luar konteks. Boleh ke baca doa kunut dalam perhimpunan sebenarnya? Saja tanya. Boleh tak membaca, boleh tak sebenarnya, boleh tak berdoa kunut dalam perhimpunan? Boleh ke Din? Okey, saja itu soalan gurau-gurau ya tuan-tuan. Sebenarnya kita terkhilaf. Doa benda lain, kunut ni benda lain. Saya dak gurau kawan saya, kunut confirm tak boleh dalam perhimpunan. Kunut hanya boleh dalam solat. Dalam perhimpunan mana boleh kita doa kunut? Berkunut. Membaca doa benda lain. Yang kita baca doa Allahumma sholli Islam wal muslimin, bila-bila pun boleh, dalam kereta pun boleh. Tapi kalau kita nak berdoa berkunut, kunut tu hanya boleh dalam solat pada rakaat yang terakhir. Sajalah nak bagi faham, ada beza antara kunut dengan doa tu sahaja ya. Okey, tapi saya faham yang orang maksudkan tu doa lah. Okey, ada soalan lagi ke? Dah nak habis masa dah ni. Sekejap pukul hanya pusing. Ada lagi masa rupanya. Tak tahu ada soalan lagi. Macam kita ke depan sikit lagi. Okey, ada sedikit perhimpunan persoalan lagi. Ada orang dia terlupa baca doa kunut masa solat subuh. Dia pun sujud sahwi. Okey. Ataupun apa-apalah dia tertinggal ke apa, dia pun sujud sahwi. Tapi dia sujud sahwi tu sekali je terus bagi salam. Oh, punyalah dia ni duduk lalut pagi hari tu. Dah lah terlupa, kita kata dah terlupa tahiyat awal. Dah lah terlupa tahiyat awal. Sujud sahwi pun dia terlupa. Dia buat sekali je sujud sahwi. Sujud sahwi ni kena 2 kali. Jadi macam mana tu tuan-tuan sekalian? Dia sujud sahwi tu sekali je. Okey, maka jawapannya adalah orang yang sujud sahwi sekali tu dikira solatnya sah. Kalau dia buat kerana terlupa, dia pun keliru. Dia buat sekali ke 2 kali. Lepas sujud sekali tu dia bagi salam. Sah je lah. Atau kerana dia jahil hukum hakam, sah je lah. Buat tak tahu je lah. Lain kali jangan ulang. Okay. Tapi ada juga orang keliru tuan-tuan sekalian. Ada orang keliru, dia duk faham sujud sahwi 2 kali kan. Sujud, bangun duduk antara 2 sujud, baca Rabbi firli apa tu. Kemudian sujud balik, kemudian bangun, kita bagi salam kan. Itu sujud sahwi. Maka ada orang sujud syukur pun dia buat macam tu juga. Allah Akbar sujud sekali, dia bangun duduk antara 2 sujud, 2 sujud lagi, dia bangun bagi salam. Kata, kok mana ilmu sujud syukur pun 2 kali ni, sujud syukur sekali tu je. Kenapa sampai 2 kali? Itu panggil silap faham. Orang silap faham ni macam mana hukum dia? Tak apa je lah, silap faham macam mana. Yang penting belajar ya. Baca subhana rabbiyal a'la lah. Saya tahu haji saja test. Subhanallah yang nama la yasu itu tidak ada dalam hadis. Rasanya mazhab Syafi'i pun tak setuju. Ibn Hajar Al-Haytami rasanya dia sebut tidak ada pun bacaan subhanallah yang nama la yasu. Jadi bacaannya sama, subhana rabbiyal a'la 3 kali. Wallahu alam. Kemudiannya ada orang, ini kes ada orang hubungi saya tuan-tuan sekalian.
Dia kata dia jadi imam solat subuh di taman dia. Masa tu tak ada tok imam. Orang tolak dia jadi imam. Orang ni hebat macam mana pun, kalau jarang jadi tok imam, nervous. Baca alam tarakai pun tak jumpa punca, ya. Imam Arab tempat saya tu yang loncong Quran tu, nervous, dia tersilap sikit. Tak jumpa punca. Dia silap baca dalam surah Sajadah. Nak tegur tak boleh sebab mic kan kuat di surau tu. Kalau kita tegur pun suara kita tak didengari. Macam mana tegur, biar je lah. Nanti dia pun tahu dia silap tu. Saya yakin dia tahu dia silap. Okey, jadi kawan saya dulu pun sekolah menengah, doa kunut pun nervous punya pasal Allahumma rabbah da'wati tammah. Nervous tuan-tuan sekalian. Kawan saya ni dia hubungi saya satu masa. Dia kena lantik jadi imam subuh. Dia terlupa baca doa kunut. Tak apalah tuan-tuan tak setuju doa kunut subuh tu cerita lain ya. Ini cerita orang ni. Dia terlupa baca doa kunut. Dia terus turun. Masa dia turun tu tiba-tiba makmum tegur subhanallah. Bila makmum tegur subhanallah tu punyalah dia gelabah. Dia baca doa kunut dalam keadaan dia duduk. Dia tak pergi sujud pun, dia berhenti, dia break masa duduk-duduk tu dia baca doa kunut. Aduh, nakal betul lah. Dia kata macam mana nak buat ni, sah tak sah? Imam, saya tanyalah makmum belakang macam mana? Semua pakai amin belaka tu. Saya kata tak boleh kata apa dah. Akhir kena maklumkan pada jemaah semuanya, ulang balik je lah solat ya. Ulang balik je lah solat, kerana solat itu telah tertambah rukun pada tempat yang tak sepatutnya ya. Jadi makmum pun mengikut imam salah. Imam pun gelabah tak nak kata apa tu. Maka al-afdal ulang balik solat. Dan tak payah nak marah-marah tu imam. Siapa suruh tegur tu imam subhanallah? Sepatutnya kalau dah imam turun tu tak payah tegur lah. Kalau tegur pun dia akan menakutkan tu imam. Saya ada seorang imam tu, selalu jadi tu imam. Bagus dalam bacaan dia. Sekali tu dia salah, saya pun tegur subhanallah. Perlahan je suara saya subhanallah. Lepas solat dia cerita pada saya, Allah, debar betul lah ada orang subhanallah tadi. Saya fikir dia tahu tak tahu aku subhanallah tadi. Kata berdebar betul, hilang habis punca ayat. Jadi sebab itu memang ada masa terimam buat salah bacaan tuan-tuan sekalian, ataupun beberapa kesalahan perbuatan, memang kena reda je lah. Kecuali benda tu melibatkan rukun. Kalau melibatkan benda-benda sunat ataupun bacaan Quran yang boleh diperbetulkan lepas solat, kita buat tak tahu je lah, halal je lah. Kalau boleh tegur, kita memang tak tegur. Tapi ada masa memang tak mampu kita nak tegur terimam. Dengan keadaan mic suara kita duduk belakang, suara kita tak didengari. Dan sebenarnya secara teknikalnya, yang kawan tadi bila dia nak turun, tiba-tiba subhanallah, orang tegur juga subhanallah, dia tak baca doa kunut, boleh saja dia break dan dia berdiri balik. Selagi mana dia tak turun sujud. Jadi selagi mana dia tak turun sujud, dia break, dia berdiri balik, baca doa kunut. Tapi memang langkah paling baik, makmum tak boleh tegur imam subhanallah. Makmum biar je lah. Imam dah turun, turun je lah. Kalau kemudiannya kalau imam nak sujud sahwi, kita ikut. Kalau imam tidak sujud sahwi, terpulang pada makmum. Makmum nak sujud sahwi ke, makmum tak nak sujud sahwi ke, terpulang. Ikut mazhab Syafi'i lah. Okay, kalau ikut mazhab Syafi'i, bila dah solat dah berakhir, kita dah berpisah dengan tok imam, maka kita nak sujud sahwi pun boleh walaupun imam tidak sujud sahwi. Maka benda ni benda yang isu doa kunut ni isu melibatkan mazhab Syafi'i, itulah kaedahnya. Saya duduk rumah makcik saya dalam 2-3 hari. Teman pakcik saya tak berapa sihat. Dan bila duduk rumah makcik ni tuan-tuan sekalian, dalam keadaan kita kenderaan pun tak ada, dalam keadaan kita pun tak tahu mana surau apa, saya solat subuh di rumah Saya ni tak baca doa kunut. Makcik saya habis solat je sujud sahwi. Jadi itulah yang berlaku. Siap pula saya pada makcik saya tu. Makcik kena sujud sahwi je bila solat subuh dengan saya kan. Ala kulli begitulah tuan-tuan sekalian. Boleh tak boleh dia sujud sahwi? Boleh, kerana dia dah berpisah dengan kita. Itu fiqahnya. Wallahualam. Kita berhenti di sini. Tuan-tuan ada kelas pula dengan Ustaz Syamsuddin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.